keuangan pribadi berkesan. Untuk makluman, program ini akan meliputi 3 sesi, di mana sesi pertama, panel-panel akan membuat sedikit pengenalan yang ringkas berkaitan buku yang akan dikongsikan. Sesi yang kedua, panel-panel akan membuat ulasan meluas berkaitan buku-buku tersebut dan seterusnya sesi yang terakhir, panel akan membuat rumusan daripada buku-buku tersebut. Sebelum panel memulakan perkongsian buku-buku ini, suka saya ingatkan agar rakan-rakan semua dapat menunggu sehingga tamat sesi program ini. Kerana selepas sesi perkongsian buku oleh panel, yang berbahagia Dekan FSSH akan memberikan taklimat berkaitan panduan bekerja pasca PKP FSSH. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, saya ingin mempersilakan Puan Didi Zuraini untuk berkongsi pengenalan yang ringkas buku yang berjudul Ubat Hati. Dipersilakan Puan Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berkongsi buku yang telah saya baca. Buku ini dah lama sangat, tahun 2006. Buku ini merupakan hasil penulisan Siti Norbahiyah Mahamud bersama Ida Iziani Osman dan diterbitkan oleh Telaga Biru. Dan isi kandungan dia satu, kanan hati, jenis-jenis hati, racun hati, tanda hati sakit, tip mengubat hati yang sakit, tip menghidupkan hati yang mati, menjaga hati, doa-doa pilihan untuk menjaga hati. Menurut Ustazah, punca kerosakan masyarakat pada masa kini antaranya adalah disebabkan oleh penyakit hati. Di antaranya ialah hasad dengki, dendam, iri hati, tamak loba, lewang, harta benda, pentingkan diri, ego, gila kemasyhuran, hiburan, fahaman tak bertuhan, penakut, kecewa, rasa hina diri dan sebagainya. Dan ubat kepada penyakit hati ini ialah kembali kepada ajaran Allah SWT, dan prosesnya adalah merupakan proses yang berterusan hingga kita pulang kepadanya. Setiap individu yang baik akan menghasilkan keluarga yang baik dan seterusnya masyarakat sekitarnya juga akan lebih baik. Okey, terima kasih Puan Didi di atas perkongsian pengenalan yang diberikan sebentar tadi. Seterusnya dijemput pula Encik Ikmal untuk membuat ringkasan buku yang akan dikongsikan. Dipersilakan Encik Ikmal. Ikmal. Sekejap, saya share screen. Okay. Nampak tak? Belum nampak lagi. Okay, nampak ah? Ada masalah sikit. Okay, boleh nampak slide saya? Nampak. Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kepada Puan Moderator. Okey, pada pagi ini saya akan menerangkan, menceritakan seberingkas tentang buku yang saya baca ni, yang mana buku ni merupakan hasil kerjaan pertama saya menghepau isteri saya. Nama bukunya The Physicist Odyssey, Kisah-Kisah 25 Sarjana Fizik. Ditulis oleh dua orang warga tempatan kita, anak muda kita, iaitu Zamir Mohidin dan Musaddiq Jaafar. Okey, saya akan perkenalkan dulu siapa penulis kita ni. Penulis yang pertama, Zamir Mohidin. Merupakan sekarang ni dia penyelidik solid state physicist di Center of Advanced Materials Institute of Science di UiTM. Dia merupakan certified member, ahli yang sah bagi Malaysian Solid State Science and Technology dan juga Malaysian Institute of Physics. Telah menulis 5 buah buku dalam bidang fizik, falsafah dan sejarah. Bagi penulis yang kedua pula, Musaddiq Jaafar, iaitu penyelidik di Universiti Kebangsaan Malaysia. Mendapat ijazah sarjana dalam bidang sains fizik di UiTM
Master Experimental Physics dan kini sedang melanjutkan pelajaran PhD di dua tempat yang berbeza, iaitu National Chiao Tung University dalam Semiconductor Technology dan di UKM dalam kejuruteraan mikro dan nano elektrik. Jadi bagi saya memang berpatutanlah dua orang penulis yang mana bidang dia memang bidang dalam bidang fizik. Jadi memang tak ada culas lah untuk mereka menceritakan tentang kisah-kisah 25 sarjana fizik yang mereka tulis dalam buku ni. Jadi untuk sesi utama itu saja. Kembali kepada Puan Moderator. Okey, terima kasih Encik Imal di atas pengenalan pengenalan yang diberikan sebentar tadi. Seterusnya dipersilakan pula Puan Idawati untuk membuat ringkasan buku yang akan disampaikan. Dipersilakan Puan Idawati. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Saya Idawati binti Muhammad Ramli daripada FSSH UTM Johor. Okey, saya akan buku yang akan saya kupaskan hari ini bertajuk Membina Kekayaan dengan Pengurusan Kewangan Peribadi yang Berkesan. Buku ini ditulis oleh 3 orang pakar, di mana yang pertama adalah Profesor Madya Muhammad Jaiz bin Attan, merupakan seorang pensyarah keuangan di UiTM dan terlibat dalam banyak pembentangan kertas kerja di dalam negara maupun di luar negara. Malah beliau terlibat secara aktif dalam bidang kajian keuangan. Manakala penulis kedua pula adalah Datuk Dr. Haji Muhammad Zamri bin Haji Saleh. Beliau merupakan pakar perundingan keusahawanan. Beliau merupakan ketua pengarah eksekutif UBTC Intelligent Consultant Sdn Bhd. Manakala penulis yang ketiga ialah penulis terakhir adalah Encik Cheng Pon Chen, merupakan pengasas emoney.com dan mempromosikan kepentingan pengurusan kewangan secara atas talian ke seluruh dunia melalui internet. Sekarang beliau menjawat jawatan sebagai pengurus Persatuan Perancangan Kewangan Bijak Malaysia. Buku ini diterbitkan pada tahun 2013, diedarkan oleh Mas Red Sdn Bhd. Harga buku ini RM35 untuk Semenanjung Malaysia dan RM38 untuk Sabah dan Sarawak. Buku ini, tujuan buku ini diterbitkan diterbitkan secara khusus bagi mewujudkan sistem pertahanan kewangan dan perancangan kewangan serta amalannya. Buku ini juga membantu kita memahami faktor corak perbelanjaan seharian kita dan ia juga bertindak sebagai peta pencapaian kebebasan kewangan mengikut acuan dan impian kita sendiri. Saya harap di akhir sesi nanti semua orang boleh dapatkan buku ni sebab buku ni memang bagus. Sekian dari saya untuk sesi yang pertama. Baiklah, terima kasih Puan Idawati pengenalan yang diberikan. Saya rasa pun orang yang tak sabar nak dengar dengan lebih lanjut yang akan dikongsikan panel. Tanpa melengahkan masa, dijemput semula Puan Didi untuk membuat ulasan yang menyeluruh berkaitan buku tersebut. Dipersilakan Puan Didi. Peranan hati. Hati merupakan pencetus kebaikan atau kejahatan yang mana merupakan organ yang mengendalikan semua anggota dalam tubuh badan kita. Seperti mana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada seketul daging. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Tetapi seandainya daging itu rosak dan kotor, maka kotor dan rosaklah seluruh anggota badannya, dan daging yang dimaksudkan ini adalah hati. Riwayat Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Bashir. Jenis-jenis hati. Kita perlu kenali hati sendiri sebelum berusaha untuk mengubatnya. Ada 3 jenis menurut ulama, iaitu qalbun sahih, iaitu hati yang suci, sihat dan bebas daripada gangguan yang boleh menyebabkan pemiliknya menentang segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Qalbun mayit berarti hati yang mati. Hati jenis ini tidak mahu menyembah Allah dan Allah juga tidak akan mencintainya. Qalbun marid iaitu hati yang sakit. Hati jenis ini kadang-kala sihat tetapi ada ketika lebih mengutamakan dunia.
ikut nafsu, tamak, dengki, takabur, ujub dan riak. Bagi hati kebenaran ini, ada motivasi untuk mengajak kepada Allah dan Rasul serta mencari kebahagiaan abadi di akhirat, dan hati ini juga bermotivasi untuk menuju kepada kehidupan dan kebahagiaan dunia. Walau bagaimanapun, hati jenis ini akan menurut kepada bisikan yang lebih kuat. Jika pengaruh akhirat kuat, dia akan ikut akhirat. Jika bisikan dunia lebih kuat, maka dia akan mengikut pada dunia. Hati jenis ini masih boleh diubati kerana berada di peringkat pertengahan. Apa dia racun hati? Penyebab utamanya ialah lidah kita, mata dan perut. Racun yang berpunca dari lidah ialah berlebihan dalam berbicara, mengumpat, memfitnah sesama manusia. Yang berpunca dari mata pula, melihat sesuatu yang haram. Contohnya melihat lelaki dan wanita yang bukan mahram. Racun yang berpunca dari perut, makan dengan banyak hingga menyebabkan rasa mengantuk dan lalai untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda hati itu sakit. Jika marah-marah, baran, riak, menonjol-nonjolkan diri sama ada dalam beribadat, menderma, memberi sumbangan, berpakaian, cara bercakap, bahil, zalim, hasad dengki, tak puas hati melihat kebahagiaan orang lain, berat untuk melakukan ibadah dan juga sombong. Untuk mengubati hati yang sakit, kita perlulah berbaik sangka sesama manusia. Buang segala perasaan hasad dengki, beri senyuman ikhlas dari hati yang bersih, sentiasa merendah diri, maafkan kesilapan orang lain, ikhlas mengerjakan ibadah dan kebajikan hanya kerana Allah dan mengharapkan keredaannya. Jangan meninggalkan ibadat, sentiasa berzikir, baca Al-Quran dan solat tahajud untuk menyucikan hati. Jika hati yang sakit tidak diubati, hati akan menjadi mati. Tanda hati yang sudah mati ialah menolak kebenaran, mempersedakan hukum, seronok melakukan segala kejahatan, seronok melihat orang lain menderita dan tidak percaya kepada hari akhirat. Dan untuk menghidupkan hati yang sudah mati ini, kita perlu bertaubat, reda dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perlu hiasi diri dengan sifat malu, rajin berzikir dan baca Al-Quran, sentiasa mengingati mati, menziarahi orang miskin, menziarahi orang sakit, rajin hadir kepada ke majlis-majlis ilmu, sahabat dengan orang-orang soleh, dan sering selawat ke atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Okey, terima kasih Puan Didi di atas perkongsian yang sangat bagus yang berkaitan buku tersebut. Sekarang dipersilakan pula Encik Ikmal untuk membuat ulasan buku yang akan dikongsikan. Dipersilakan Encik Ikmal. Okay. Terima kasih Puan Moderator. Okay, nampak slide saya? Nampak. Okay, terima kasih. Okay, apa yang ada dalam buku ni yang sampai saya sanggup pau saya untuk dapat buku ni? Buku ni diterbitkan oleh, saya lupa nak beritahu tadi, diterbitkan oleh Patriots Publication. Yang mana Patriots Publication ni, kalau anda semua boleh tengok dekat laman muka buku, dia ada page halaman bernama The Patriot, yang mana dia mengupas di mana admin dia mengupas tentang isu semasa, tentang sejarah, tentang ilmu-ilmu lain. Jadi kalau kepada sesiapa yang berminat untuk membaca penulisan yang mungkin tak berminat nak membaca daripada buku, nak baca daripada Facebook, boleh pergi ke halaman mereka. Okay. Apa yang ada dalam buku ni? Pertamanya, dia mengisahkan tentang riwayat hidup 25 ahli fizik yang masyhur. Kenapa 25? Sedangkan banyak lagi ahli-ahli fizik lain. Bagi kita masyarakat kebanyakan ataupun masyarakat biasa yang tidak biasa dengan ilmu fizik, mungkin kita tak berapa nak kenal dengan nama-nama yang ada. Mungkin ada yang kita kenal. Mungkin kita kenal melalui filem, kita kenal melalui daripada media sosial, kita kenal melalui daripada ilmu yang kita pelajari masa di sekolah, di tempat belajar. Jadi penulis-penulis ni dia memilih antara ahli fizik yang popular yang memberikan sumbangan yang besar. Okay. Yang keduanya,
apa yang ada dalam buku ni, kisah-kisah penemuan, tribulasi dan tragedi hidup dalam dunia sains. Walau bijak macam mana pun mereka ni, walaupun banyak sumbangan macam mana pun, mereka tetap manusia biasa. Mereka ada kisah duka, kisah suka, mereka ada kepayahan sendiri, mereka ada kesusahan sendiri, macam mana untuk mereka mengembangkan mereka punya idea tu. Jadi buku ni mengisahkan boleh saya katakan 70% kisah-kisah hidup dan falsafah, dan lebih kurang 30% lagi hanyalah berkenaan dengan ilmu fizik itu sendiri. Seterusnya, perkembangan ilmu fizik dari tahun sebelum Masihi. Buku ni dia ada mengenai ahli fizik yang pertama sekali. Maksudnya sebelum ni ahli fizik dia tak dikenali sebagai ahli fizik, dia hanya dikenali sebagai ahli falsafah. Jadi buku ini mengisahkan tentang ahli-ahli fizik daripada tahun sebelum Masihi lagi. Jadi dia akan mengisahkan tentang apa saya nak cakap, dia punya penentuan masa. Maksudnya dari ahli fizik dari masa ke semasa, penyambungan ilmu itu. Okey. Seterusnya, sumbangan serta manfaat ilmu fizik pada kemajuan dunia. Dalam buku ini juga penulis telah menceritakan tentang sumbangan serta manfaat ilmu fizik pada kemajuan dunia. Yang seterusnya, peranan ahli fizik dalam pendidikan dan juga peperangan. Peranan ahli fizik untuk dalam pendidikan dia teramat besar sekali. Sebab fizik ni dia bukan sahaja dari segi, macam ni saya nak cakap, dari segi setakat eksperimental atau empirical punya perkara sahaja yang berkenaan dengan perkara-perkara yang mereka melakukan secara eksperimen, tetapi ia juga melalui teori, contohnya ilmu matematik, ilmu astronomi. Walaupun ada terdapat dalam buku ni dia menyatakan pembincangan antara perbezaan antara fizik, ahli fizik dan ahli astronomi, namun ianya tetap mempunyai kaitan yang lebih kurang. Dan yang terakhir, apa yang ada dalam buku ni yang boleh saya ringkaskan adalah pengaruh kedudukan dan politik terhadap pendidikan. Dalam buku ni dia menyatakan ahli-ahli fizik ni macam mana kepayahan mereka untuk mendapatkan, untuk menunjukkan sumbangan mereka, untuk menunjukkan idea mereka apabila ada kepincangan terhadap di antara orang-orang yang berkedudukan dan orang politik. Jadi buku ni dia bukan setakat nak cerita tentang apa tu ilmu fizik, apa dia sumbangan mereka, tapi dia juga boleh dikatakan menyeluruh bagi saya. Seterusnya, kalau anda semua boleh tengok, ini inilah dia 25 sarjana fizik yang penulis telah riwayatkan di dalam buku ini. Di antaranya, saya dah letak gambar di situ, di antaranya adalah Alhazen, kalau dipanggil dalam Latin, bahasa Latin Alhazen, ataupun nama sebenarnya adalah Ibnu Al-Haytham. Dia merupakan ahli fizik Islam yang telah dimuatkan kisahnya di dalam buku ini. Dan yang seterusnya yang boleh saya ceritakan adalah Isaac Newton, yang mana kita semua kenal. Dan gambar yang ketiga tu adalah Michael Faraday. Ini antara, kalau anda boleh tengok semua, ini adalah antara nama. Dan menariknya, penulis ada meletakkan seorang ahli fizik wanita, iaitu Marie Curie. Yang mana nama gelaran dia yang dirujuk dalam buku ni adalah The Mother of Science, iaitu The Mother tu kalau saya tengok daripada maksud dia adalah syahidah. Setiap anda kenal, sebelah ni adalah Albert Einstein. Okay. Dan yang seterusnya adalah Enrico Fermi. Enrico Fermi ni dia, kalau ikut dalam kisah ni, dia ada sumbangan dalam projek Manhattan. Nanti saya akan ceritakan. Dan seterusnya, yang mengikut pada gambar ni, saya tak boleh nak ceritakan satu-satu. Lama nanti.
seterusnya adalah Peter Higgs, dan yang terakhir sekali yang telah dimuatkan oleh penulis adalah Stephen Hawking. Okey. Ini ada sedikit trivia, sedikit fakta yang saya boleh kongsikan. Yang pertama sekali adalah orang pertama yang mewujudkan istilah saintis ialah William Whewell pada tahun 1833. Yang mana istilah fizik saintis ni merupakan satu satira. Satira ni macam sindiran. Tapi akhirnya sebab sebelum ni ahli fizik ni dia lebih dikenali kepada ahli falsafah. Jadi selepas itu William Whewell mewujudkan istilah saintis sebagai satu bentuk satira, kemudian ianya semakin serius untuk mengangkat istilah ini. Yang kedua, tentang penelitian Al-Hazan, iaitu Ibnu Al-Haytham, yang sangat spesifik dalam bidang optik, telah memberikan sumbangan berharga bagi penelitian fizik bidang subatom. Seterusnya, kisah popular Isaac Newton tentang penemuan teori graviti tidak berlaku. Mesti kita semua pernah dengar yang cerita tentang Isaac Newton di mana dia tentang sebiji apple. Dia duduk di bawah pokok, sebiji apple jatuh dan kemudian dia menemui teori graviti. Sebenarnya kalau ikutkan dalam apa yang diceritakan oleh penulis, benda ni tidak pernah berlaku. Apa yang sebenarnya berlaku adalah cuma Newton tertanya-tanya, kenapa apple jatuh ke bawah, bukan ke kiri, bukan ke kanan ataupun ke atas. Beliau fikir terdapat daya yang membuatkan apple itu jatuh ke tanah. Daya ini tidak terbatas jaraknya antara apple dan bumi. Dan penulis juga menerangkan kisah eksperimen pemikiran ini mempunyai banyak versi yang berkaitan dengan apple. Ketiga-tiga perkara yang Newton temui ini sekadar idea kasar saja, dan perkara ini tidaklah ditemui di dalam penulisan selama kehidupan dia, tapi cerita ini teori ini dijumpai, maksud saya teori ini tiada penerbitan pada 2 tahun tersebut, kecuali penemuan kalkulus ataupun kira-kira. Seterusnya, Michael Faraday. Michael Faraday ni dia hanya mempunyai pendidikan formal yang sangat sedikit, iaitu masa sekolah rendah, belajar membaca dan mengira. Namun dia merupakan seorang yang saya boleh katakan bapa eksperimentalist, yang mana dia punya kajian-kajian dia walaupun mempunyai pendidikan yang kurang, tapi kajian-kajian dia banyak dijadikan kepada ahli-ahli fizik yang seterusnya. Yang seterusnya, Marie Curie merupakan wanita pertama yang menerima anugerah Nobel dan satu-satunya saintis yang menerima anugerah berbeza, iaitu dalam bidang fizik dan kimia. Jadi ini merupakan satu-satunya ahli fizik wanita yang telah dimuatkan oleh penulis dalam buku ini. Okey. Fakta yang seterusnya, Albert Einstein menulis surat pencetus projek Manhattan. Apa itu projek Manhattan? Okey. Pada Albert Einstein telah mendengar khabar bahawa pihak Jerman pada ketika itu telah mempunyai rancangan projek untuk membina tenaga nuklear. Jadi ini telah menyebabkan Albert Einstein untuk menulis satu surat kepada Presiden United States, Presiden Amerika pada ketika itu, untuk pihak Amerika membina atau membuat satu projek tentang tenaga nuklear. Dan ini kerana disebabkan ancaman oleh pihak Jerman pada ketika itu. Namun apa yang boleh saya katakan, sebenarnya Albert Einstein dia agak menyesal sebenarnya, sebab projek Manhattan inilah yang menyebabkan walaupun Jerman tewas pada tahun 1945, tapi projek Manhattan ni telah meragut banyak nyawa, di mana projek Manhattan ni adalah penyebab kepada pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepun. Jadi walaupun
dalam buku ni penulis menceritakan yang Einstein dia terus percaya, cuba percaya untuk beliau tidak bertanggungjawab. Tapi kalau apa yang saya boleh rasakan, ia adalah dia menyesal dengan apa yang dia lakukan. Seterusnya adalah Albert Einstein pernah ditawarkan menjadi Presiden Israel. Ini pun mengejutkan juga lah. Sebab saya pun bukanlah seorang yang kata bidang lampau fizik sangat. Jadi bila saya baca buku ni, jadi banyaklah perkara-perkara yang mana membuka minda saya tentang dunia fizik. Dan juga lebih lagi bila tentang sejarah, bila baca tentang falsafah ataupun kisah-kisah hidup mereka, barulah kita tahu yang Albert Einstein ni masa kecil umur 4 tahun dia tak boleh bercakap lagi. Masa umur 4 tahun dia boleh bercakap. Kebanyakan yang saya baca, ahli-ahli fizik ni dia lebih kurang anti-sosial. Itu yang pasti. Okey, yang terakhir sekali fakta yang saya boleh kongsikan adalah Stephen Hawking disahkan mengidap penyakit amyotrophic lateral sclerosis atau penyakit motor neuron yang mana boleh menyebabkan dia lumpuh, dan memang dia lumpuh. Namun begitu otak dia masih cerdas. Jadi dalam fakta-fakta ni kita boleh ambil pengajaran. Suka untuk saya katakan fakta yang terakhir tu yang mana walaupun dalam keadaan kesihatan yang tidak memuaskan macam mana pun, Stephen Hawking dia tetap memberikan sumbangan kepada ilmu fizik itu. Walau macam mana pun kesusahan yang ada, dia tetap memberikan sumbangan dari segi ilmu fizik tersebut. Itu saja saya punya ringkasan kandungan. Kembali kepada Puan Moderator. Okay. Terima kasih. Perkongsian buku yang amat menarik yang disampaikan oleh Cik Ikmal berkaitan 25 sarjana fizik yang sebelum ini pun kita tak pernah nak ambil tahu. Seterusnya, buku yang terakhir yang akan disampaikan oleh Puan Idawati, yang saya rasa ramai yang tak sabar nak dengar yang buku yang akan dikongsikan, iaitu Membina Kekayaan dengan Pengurusan Kewangan Peribadi Berkesan. Dipersilakan Puan Idawati. Terima kasih Puan Moderator. Sebenarnya saya tak adalah nak kupas banyak sangat. Saya hanya nak kupas satu bab je. Okey, sekejap ya. Okey, buku ni dia terbagi kepada 4 bahagian. Bahagian A, B, C dan D. Okey, di mana bahagian A kita ada bab 1 hingga bab 4, bahagian B bab 5 hingga bab 8, bahagian C bab 9 hingga 12 dan bahagian D ada bab 13 dan 15. Tapi yang saya cuba kupaskan adalah bab 10 mengenai tingkah laku boros. Boros ni selalu sinonim dengan kaum wanita lah, tapi saya tak lah. Okey, apa yang boleh saya kupaskan dalam bab ni? Dalam bab ni dia banyak kaitkan tingkah laku boros, iaitu di mana keperluan atau kehendak yang kita perlukan seharian, dan juga dia berkait rapat dengan teori Maslow. Teori Maslow ni dijelaskan melalui Maslow hierarchy of needs lah, apa yang kita perlukan. Okey, yang pertama saya akan kongsikan apakah itu keperluan. Saya rasa semua orang dah tahu apa itu keperluan yang kita gunakan, tapi tak apa, saya just sambil lalulah untuk menerangkan. Keperluan itu didefinisikan sebagai apa yang kita perlu bagi meneruskan kelangsungan kehidupan. Keperluan yang dimaksudkan ialah keperluan biologi seperti makanan, air, oksigen, seksualiti dan sebagainya. Selain daripada keperluan asas, manusia juga memerlukan keselamatan dan kesihatan fizikal. Oleh yang demikian, kita memerlukan keperluan biologi yang kritikal bagi meneruskan kehidupan sebelum memenuhi keperluan keselamatan, kasih sayang, penghargaan dan kesempurnaan diri. Saya bagi contoh untuk keperluan makanan ya. Contoh keperluan makanan, jika keperluan makanan ni tidak dipenuhi, kita akan bertindak agresif lah untuk terus hidup.
tidak ada sesiapa pun yang dapat mempertikaikan keperluan asas ini. Bezanya ialah cara saudara untuk mendapatkan makanan itu sama ada di restoran 5 bintang, menjamu selera di warung ataupun masak sendiri. Sebab ia menentukan kos perbelanjaan. Sekiranya kita makan dekat restoran 5 bintang, dah tentulah kosnya akan mencecah ratusan ringgit. Manakala perbelanjaan makan di warung dalam 20 ke 30 ringgit, dan sekiranya kita memasak sendiri kat rumah tak melebihi dalam 8 ringgit, 9 ringgit macam tu. Sebenarnya kita yang menentukan keperluan atau kehendak. Bila kita tak dapat membezakan antara keperluan dengan kehendak, itulah yang jadikan kita ni boros. So sebenarnya kita memang perlu makan, tapi cara bagaimana kita dapat makan tu. So tak perlu nak berbelanja besar untuk makan, masak sendiri pun dah okey. Okey, lepas tu kehendak. Kehendak definisi pula adalah perkara yang diinginkan oleh seseorang bagi memenuhi nafsu, fantasi, keperluan maupun ketenangan jiwa. Kehendak mungkin datang dari pengaruh rakan, persekitaran atau sesuatu peristiwa pengalaman silam. Contoh kita nak pakai kereta. Okey, orang lain pun ada kereta, tapi sebabkan kita ni nak memenuhi kehendak kita ni, kita nak pakai kereta Honda, saya tak ada nak highlightkan apa-apa, ini contoh saja. So sedangkan kita boleh pakai kereta yang lagi rendah bayaran bulanan dia, dia yang penting dia punya objektif dia adalah ada kenderaan untuk pergi ke tempat kerja. Macam itulah. Okey, dan seterusnya teori Maslow. Teori Maslow kita boleh tengok kepada hierarki yang saya dah buat dekat dalam slide ni, di mana dalam kesusunan keperluan Maslow ini beliau menghasilkan teori yang membezakan keperluan hidup manusia berdasarkan susunan piramid. Setiap manusia mempunyai keperluan yang harus dipenuhi pada setiap peringkat terlebih dahulu sebelum ke satu tingkat yang lebih atas. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajahan ni lah. Yang pertama, kita memang perlukan keperluan fiziologi. Yang kedua, keperluan keselamatan. Lepas tu naik ke atas sikit, keperluan kasih sayang dan sosial. Atas lagi keperluan penghargaan diri, dan atas sekali keperluan pencapaian hasrat diri. Okey. Saya rasa itu je lah yang saya nak sharekan, sebab saya rasa semua benda ni orang-orang dah tahu kan, cuma saya just rumuskan untuk bab keperluan ni je lah. Terima kasih. Okay. Terima kasih pada perkongsian yang berguna yang boleh dipraktik dalam kehidupan kita semua. Dan saya sokong apa yang Puan Ida dicadangkan di awal program untuk kita semua mendapatkan buku tersebut. Terusnya, sesi yang terakhir, disilakan semula pertama untuk membuat rumusan buku yang telah dikongsikan sebentar tadi. Dipersilakan Puan Didi. Terima kasih Puan Moderator. Hati yang telah diubat dan didudukkan hendaklah dijaga agar tidak kembali sakit. Kehidupan pada hari ini menuntut kita bercampur dan bergaul dengan pelbagai lapisan masyarakat. Sudah tentunya apabila wujud pergaulan sesama manusia pasti melibatkan pelbagai soal hati. Hari ini Al-Quran dengan apabila timbul pelbagai soal hati, maka wujudlah penyakit seperti hasad hati, dendam kesumat, usuk dan sebagainya. Tak semua kehendak manusia dapat dipenuhi secara keseluruhannya, kerana manusia mempunyai batasannya sebagai hamba Allah. Mereka tidak lepas daripada pelbagai kelemahan dan kebincangan hati. Hati manusia juga tidak serupa walaupun bentuknya sama, tapi kehendaknya tidak serupa. Sebab kata pepatah, rambut sama hitam, hati lain-lain. Bagi mengubat dan menghidupkan hati, kita hendaklah menjauhkan hati daripada segala racun-racun hati yang boleh merosakkan dan membunuh secara senyap tanpa kita sedari. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa menjaga lidah apabila berkata-kata, kerana lidah itu lebih tajam daripada pedang. Begitu juga halnya dengan menjaga perut yang menjadi punca segala penyakit. Mata juga hendaklah dijaga daripada memandang apa yang tidak sepatutnya. Selain itu, kita perlu memperbanyakkan berdoa agar ditetapkan hati ini. Di antara doa yang dianjurkan ialah, Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Ya Allah, Tuhan yang menunjukkan hati,
tunjukkanlah hati-hati kami kepada jalan ketaatan kepadamu. Sekian saja dan saya untuk hari ini. Terima kasih. Okay, sama-sama. Saya sokong kata-kata kamu sebentar tadi, rambut sama hitam tapi hati lain-lain. Okey, seterusnya dijemput panel yang kedua untuk merumuskan buku yang telah dikongsikan sebentar tadi. Dipersilakan Encik Iqmal. Okeylah. Jadi rumusan buku tentang The Physicist Odyssey, kisah-kisah 25 sarjana fizik yang kita boleh, yang saya boleh bagi pendapat saya adalah kegigihan dan semangat untuk menimba ilmu, kegigihan dan semangat ahli-ahli fizik yang diceritakan, yang dikisahkan untuk menimba ilmu. Yang seterusnya, menarik kita tengok perkembangan sesuatu ilmu menelusuri setiap zaman. Di mana dia, kalau kita baca kisah-kisah kehidupan ni, dia berkaitan, yang mana bila ahli fizik yang kemudiannya bila mana mereka menyanggah hujah-hujah daripada ahli fizik mereka yang sebelumnya. Kemudian menggunakan ilmu secara berhemah. Menggunakan ilmu secara berhemah ni bagi saya di mana tentang kisah peperangan tadilah, projek tadi, apabila ilmu fizik ni akhirnya dia boleh menyebabkan kemusnahan kepada manusia sejagat. Yang seterusnya, rumusan yang saya boleh katakan tentang buku ni adalah setiap manusia punya kekurangan dan kelebihan sendiri. Seperti yang saya cakapkan tadi, bijak macam mana pun mereka, penemuan yang memukau dunia macam mana pun, mereka juga manusia seperti kita, mereka ada kisah suka, mereka ada kisah duka. Jadi, jangan berputus asa. Dan rumusan seterusnya, berdebat dengan menggunakan hujah dan fakta. Yang mana kalau kita baca kisah-kisah riwayat mereka ni, mereka walaupun dalam dunia ilmu fizik mereka bermusuhan macam mana pun, tapi mereka tetap berdebat ataupun menyatakan pendapat mereka dengan hujah dan fakta dan bukannya dengan emosi. Dan yang terakhir sekali yang boleh saya katakan adalah pendidikan untuk semua. Tidak kiralah orang kaya ke, orang miskin ke, apa pun, kalau dikatakan manusia, pendidikan adalah untuk semua. Ini kata-kata yang suka saya bacakan, iaitu di sebalik kejayaan dan penemuan yang memukau dunia, mereka juga manusia seperti kita. Jadi walaupun kita terasa kita ni macam orang biasa ataupun kita ni orang sederhana, tapi sebenarnya kita tetap boleh menyumbang kepada manusia yang lain. Dan saya akan review tentang buku yang saya baca ni. Saya bagi 4 bintang. Sebab hasrat penulis untuk merapatkan jurang antara orang awam yang menganggap sains adalah sesuatu yang tidak tercapai oleh akal, bagi saya berjaya. Cuma kurang 1 bintang sebab mungkin sebab penulis menjiwai sangat bidang fizik ni, yang mana bila dia kisahkan tentang ilmu-ilmu fizik ni, kadang-kadang saya pun tak berapa nak faham. Saya kena Google. Jadi itu antara kekurangan dia lah, sebab mungkin mereka terlalu sangat menjiwai bidang fizik ni. Jadi kadang bila mereka tuliskan tentang sumbangan-sumbangan tu, tentang ilmu fizik tu, kadang-kadang tak sampai ke dalam otak saya. Jadi saya terpaksa Google apa benda tu. Jadi itu sahajalah saya punya rumusan, saya punya review untuk buku ni. Jadi kalau boleh bacalah, belilah. Tak dapat beli, paulah isteri. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih panel. Terima kasih Encik Iqmal di atas rumusan buku tadi. Dan akhir sekali dipersilakan Puan Idawati untuk membuat rumusan buku yang telah dikongsikan tadi. Dipersilakan. Terima kasih pemoderator. Okey. Ya. Depan kita ulah. Okey. Bukan saya pilih ni. Kesimpulan yang saya dapat setelah saya baca buku ni,
adalah teori Maslow tu sangat membantu jika betul kita memahami apa yang harus dipenuhi pada setiap peringkat terlebih dahulu dan dapat membezakan antara keperluan dan kehendak dan dapat mengelakkan kita daripada tingkah laku boros. Berbelanjalah secara bijak. Okey, saya nak share satu peribahasa Jepun yang ada mengatakan ini dah dalam bahasa Melayu saya tak cakap lah dalam bahasa Jepun kan tak faham pula, saya pun tak faham. Okey, mendapatkan wang adalah seperti mengorek lubang dengan sebatang jarum, manakala membelanjakannya adalah seperti air meresap ke dalam pasir. Maksudnya ialah mencari rezeki atau memperolehi pendapatan itu sesuatu yang pahit, tetapi membelanjakannya adalah mudah. So saya harap dengan berakhirnya sesi ni, saya harap sangat yang kawan-kawan semua boleh cari buku ni. Buku ni sangat best dan dapat membantu, walaupun tak banyak tapi dia dapat membantu dalam kita menguruskan kita punya keuangan. Akhir sekali terima kasih kepada pihak pengurusan FSSH sebab memberi peluang saya untuk dalam program santai di rumah. Terima kasih. From KL with love. Okey, saya nak ucapkan terima kasih ketiga-tiga panel dan buku yang amat menarik saya rasa. Alhamdulillah selesai sesi perkongsian buku yang sangat bermanfaat daripada ketiga-tiga panel kepada kita semua. Walaupun ringkas tapi ilmu yang kita perolehi hari ini sangat berguna. Yang mana saya rasa kalau kita nak baca 3 buku dalam satu hari pun memang, kalau saya memang tak boleh lah rasanya kan. Okey, kejap ya, kalau nak terus ke masih ada masa lagi. Saya rasa dekan pun tak masuk lagi. Dan saya buka kepada kawan-kawan, rakan-rakan semua yang ada soalan untuk bertanya kepada ahli panel. Rasanya dekan tak masuk lagi ni. Kalau tak ada, ahli panel ada apa-apa ke nak cakap sebelum kita teruskan program ni, taklimat daripada dekan? Tak ada. Haus lah ni. Cik Kai ada apa-apa ke nak beritahu? Cik Kai ada tak? Saya pun tak ada. Okey, Farah. Buka soalan soalan kepada siapa-siapa kalau nak tanya soalan dulu sementara dekan masuk. Dekan dah masuk dah. Okey. Dekan dah masuk dah. Ya betul. Okey. Assalamualaikum Dekan. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan hormatnya ingin mempersilakan yang berbahagia Dekan FSSH untuk memberikan taklimat berkaitan panduan bekerja pasca PKP FSSH. Dipersilakan yang berbahagia Dekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih Farha. Farha dah macam suara MC UTM je. Boleh jadi MC UTM ni. Cik Kai boleh bagi training ni. Hantar ke UTM untuk training sebagai MC. Pertamanya terima kasih kepada semua yang terlibat dalam program santai bekerja dari rumah. Saya nampak ada hari ini bercakap tentang beberapa buku. Ada Didi, Akmal dengan Tanjak yang tu. Dan Ida dari KL. Jadi pertamanya syabas dan tahniah lah. Saya rasa sepanjang PKP ni banyak bakat-bakat baru, yang bukan yang dicongkil, bakat-bakat baru yang ada sebenarnya baru menirlah berkongsi tentang kecemerlangan masing-masing, dan saya harap perkara tu diteruskan nanti, walaupun nanti kita mungkin sesi secara atas talian tu telah kurang. Kita ada sesi di fakulti secara face to face. Saya harap sangat apa yang kita teruskan secara atas talian ni boleh kita teruskan ketika sesi face to face. Saya punya expectation sebenarnya kalau tanya saya, sebenarnya di UTM ni dua-dua adalah penting. Kita ada dua golongan besar lah. Kita tengok golongan
dan golongan staf akademik. Antara staf akademik dan staf sokongan ni bagi saya kedua-dua diperlukan untuk membangunkan UTM. Walaupun job spek kita kadang-kadang berbeza dan ada pertindihan apabila staf akademik itu menjadi pentadbir akademik. Jadi bila staf akademik menjadi pentadbir akademik, maka dia ada pertindihan lah, dia terlibat sedikit dalam pengurusan pentadbiran. Tapi kalau saya tengok sebenarnya jelasnya selalunya kita kata staf sokongan, staf akademik, staf sokongan, staf akademik. Menjadi kerugian lah bagi UTM kalau kita draw a very clear line yang akademik begini, sokongan begini. Dan saya observe lama lah di UTM ni daripada zaman saya student sekali. Daripada zaman saya student lagi, kadang-kadang kita tak selesa lah yang akademik menuding jari kepada sokongan, sokongan menuding jari kepada akademik. Bagi saya dua-dua diperlukan. Jadi tugas pentadbir akademik adalah untuk merapatkan lah, bagi saya merapatkan hubungan antara staf akademik dan staf sokongan. Dan seboleh mungkin kita cuba bersifat neutral seboleh mungkin. Dan saya harap juga perkara ni kena lihat ialah saya staf akademik. Saya juga terlibat dalam pengurusan dan pentadbiran, bukan saja di fakulti, sebelum ni di SPS. Kalau saya dekat SPS tu, saya rasa saya lebih banyak bergaul dan berurusan dengan staf sokongan sebab tak ramai staf akademik di SPS. Jadi saya nampak sebenarnya kadang-kadang dia ada timbul sedikit gap lah, saya nampak bahawa staf sokongan mungkin akan rasa macam segan ke, malu ke. Sekarang kalau nak menyatakan sesuatu, nanti staf akademik kata apa, macam pendapat tu tak sepatut diutarakan, mungkin macam soalan tu tak patut ditanya, mungkin Jadi saya harap sangat perasaan itu mungkin boleh dikurangkan dengan mana boleh bertanya, tak ada masalah. Saya rasa staf akademik ke, staf sokongan ke, kalau bertanya sesuatu, kalau tidak mengambil kira pelbagai perspektif, sama je dia punya penilaian kita kepada soalan yang diberi. Kadang-kadang ada juga staf akademik yang bertanya soalan yang saya rasa tak sepatutnya ditanya sebab dia manusia. Jadi ada juga staf-staf sokongan yang saya rasa dia ni mempunyai bakat tertentu yang sepatutnya boleh menjadi staf akademik. Tapi ialah kita masing-masing telah dikata orang ditetapkanlah apa path kita, sama ada kita jadi TP ke PP ke, walaupun kita boleh mengubah nasib kita untuk menjadi apa yang kita nak, tapi bagi saya kita patut selesa dengan apa yang kita ada. Kalau kita staf akademik kita selesa, kalau kita katakan N19 saya rasa kita bertuah menjadi N19. Jangan persoalkan, kadang-kadang saya rasa kita tak persoalkanlah yang staf akademik gaji lebih tinggi, staf sokongan gaji lebih rendah. Dia berpaling kepada rezeki. Kalau duit tu kalau RM1, kalau dia berkat macam seolah-olah duit tu RM1,000. Duit tu RM1,000, kalau dia tak berkat RM1 pun tak merasa. Jadi saya rasa this is where adilnya saya rasalah dalam kehidupan. Dan sebenarnya kalau tengok saya bercakap dari segi perspektif staf akademik, kadang-kadang dugaan juga kepada staf akademik ni, dugaan juga bersendiri nampak saja macam yalah seorang yang ada PhD, seorang profesor madya, tapi kadang-kadang bercakap macam tak melambangkan level dia profesor madya. Jadi benda-benda ni sebenarnya dugaan. Saya rasa dugaan pada individu tersebut, bukan pada jawatan tu. Bagi saya pada individu tersebut. Jadi tak kisah dia staf akademik ke, staf sokongan ke, saya rasa kedua-dua perlu menonjol, perlu menyumbang dalam area masing-masing. Dan saya harap apa yang telah dibuat oleh staf sokongan melalui aktiviti santai di rumah, berkongsi buku, boleh diteruskan. Dan saya nampak juga kadang-kadang sesi santai ni ada juga staf akademik yang join. Saya nampak ada juga yang join, saya tengok Prof. Syukri pernah masuk, yang mendengar dan sebagainya. Jadi saya rasa jangan rasa macam segan ke apa. Teruskan, even Dr. Siti Suhaila pun ada dalam ni, saya nampak. Jadi teruskan sebab respect tu perlu ada. Bagi saya respect tu bukan kerana dia staf akademik, staf sokongan. Respect tu atas dasar kita respect kepada semua manusia yang ada, tak kira lah mereka tu apa. Jadi there is something yang saya nampak kadang-kadang staf akademik merasakan staf sokongan, ialah staf sokongan agak segan, tidak mahu menonjol, tapi kita mengharapkan you all menonjol. Bagi saya itu yang kita harapkan, supaya kita bekerjasama di Fakulti Sains Sosial bersama-sama untuk kita membangunkan fakulti, khususnya bersama-sama kita membangunkan UTM armnya. Jadi both of us have to work together, dan rugi macam saya katalah, kerugian bagi UTM kalau kita tak bekerja. Jadi saya harap teruskan aktiviti ni walaupun nanti kita telah selesai PKPB secara face to face, dan utarakanlah pendapat bagi saya ketika mungkin kita ada meeting antara staf akademik dan staf sokongan,
Sebab keperluan kita, perspektif kita berbeza. Bagi staf akademik mungkin keperluan itu tidak penting, tapi bagi staf sokongan keperluan itu penting. Dia ada way around juga berlaku. Jadi saya harap teruskan keberanian tu. Saya nampak tadi bakat-bakat, bukan bakat terpendam ni, saya rasa bakat yang tak berpeluang untuk digunakan. Sepanjang atas talian ni, sepanjang kita PKPB ni, saya nampak bakat-bakat tu memang terselah lah. Sebab apa, kita dulu pun semua sekolah kan. Di sekolah kita masuk pidato, masuk apa, tak kisahlah kita staf akademik ke staf sokongan. Saya yakin di dalam grup-grup yang ada pada hari ini, ada yang mungkin pemenang pidato, berdebat dan sebagainya. Cuma rezeki kita berbeza-beza, path kita berbeza-beza, itu ketentuan Allah. Kita sepatutnya bersyukur dengan apa yang kita ada. Okey, itu sebagai panjang pula mukadimah saya. Okey, tak apa, sebelum pukul 10 memang saya kena keluar, saya ada meeting. Okay. So, yang saya nak pertekankan hari ini adalah kalau semua dapat lihat, Pejabat Pendaftar telah mengeluarkan satu panduan bagaimana untuk PKP bekerja sepanjang PKPB, dan daripada apa yang telah dikeluarkan Pejabat Pendaftar, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan telah mengeluarkan sedikit panduan bekerja bagi staf-staf sokongan dan staf akademik di KL dan JB. Kalau kita tengok ada 4 fasa yang telah ditetapkan. Fasa 1 adalah pada Mei, bermula pada hari ini, 13 Mei hingga Julai, yang mana pada 13 hingga 31 Mei. Mei ni ada 31 Cik Guys. Oh ada. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ada. Sorry. Sampai 31 Mei. Itu pada ketika itu dibenarkan 30% sahaja staf di sesuatu unit itu berada secara fizikal di fakulti. Pada 1 hingga 30 Jun meningkat sedikit kepada 40%, dan pada 1 hingga 31 Julai meningkat kepada 50%. Itu fasa 1. Fasa 2 iaitu Ogos dan Oktober. Di situ kita masih lagi menggunakan konsep work from home. 50% staf hadir di pejabat. Kemudian pada fasa 3, November hingga Disember, kita teruskan juga work from home, yang mana 70 hingga 100% staf boleh hadir ke pejabat. Itu yang ditetapkan oleh Pejabat Pendaftar. Dan mulai Januari 2021, iaitu tahun depan, dijangkakan semua 100% staf akan kembali ke pejabat. Walaupun ini ditetapkan oleh UTM, tapi kita kena faham, kita kena dengarlah yang berhormat Perdana Menteri kita untuk mengumumkan dari semasa ke semasa. Sebab apa? Pengumuman kerajaan akan mengubah, secara terlangsung akan mengubah perkeliling pejabat pendaftar ini. Jadi kalau nanti selepas 9 Jun ataupun masa ucapan sambutan Aidilfitri nanti, kalau ada yang berhormat Perdana Menteri kita mengumumkan sesuatu yang berlainan, maka akan berubah jugalah perancangan pejabat pendaftar. Semalam saya dapat maklumat lah off record bagi siapa-siapa yang ada anak-anak lah. Sekolah bila buka, memang betul Julai ni akan buka sekolah kelas peperiksaan, which is actually tingkatan 5 yang akan buka untuk peperiksaan. Tapi bila saya tanya bila agaknya dibuka 100%, ada possibility sekolah dibuka 2022 secara 100%. Saya pun takut dengar. Tapi itulah cara pencegahan untuk kita sama-sama bebas dengan COVID-19 ini. Okey, jadi Timbalan Pendaftar kita bersama dengan pentadbiran fakulti telah menyusun jadual secara umum bagi staf sokongan bila perlu datang ke ofis, bila bekerja dari rumah. Kalau saya rasa nanti Cik Kai akan edarkan panduan yang telah ditetapkan oleh fakulti, dan kita menetapkan kerjanya separuh hari saja. Berarti bermula 9 pagi sampai 1 tengah hari. Selepas itu kita pulanglah, ataupun kalau kita masih lagi ada kerja yang perlu dibuatkan, tak ada masalah untuk stay, asalkan social distancing tu diamalkan. Okay, kalau kita lihat, kita putuskan secara umum dalam masa seminggu, setiap staf akan datang 2 hari dalam seminggu. Giliran tu akan ditentukan oleh itu secara bergila-gila. Kalau rasa ada kawan-kawan yang mungkin
memang rapat sangat nak gilirannya sama kawan tu, nanti deal lah dengan timbalan pendaftar ataupun deal sesama suka sama suka lah. Saya pun faham kadang-kadang kita ada colleagues kan, hanya boleh bekerja dengan orang tertentu. Jadi rasa macam bila kita datang hari Isnin, dia datang hari Selasa tak jumpa, macam tak jumpa juga. Jadi bolehlah disusun. Bagi kawan-kawan ibu, kawan-kawan ibu atau kawan-kawan bapa, saya tahu juga, saya bila mengesahkan harta tu saya nampak jugalah ada kawan-kawan bapa yang bapa tunggal, jarang dengar bapa tunggal, ibu tunggal selalu dengar. Okey, tapi saya kena hormatlah, ada juga yang bapa tunggal, ada juga yang ibu tunggal. Jadi kalau yang ada masalah anak-anak kecil tak boleh dihantar ke nursery, jangan dibawa ke pejabat. Kita tak galakkan bawa pejabat, tak boleh pun. Jadi kalau ada isu itu, memang isu yang jelas, ada anak kecil tak boleh hantar nursery, tak ada mana nak hantar, tak ada tempat nak hantar, dekat rumah mak pun tak boleh hantar, mak tak ada kat sini dan sebagainya. Itu tolong deal dengan pihak pengurusan tertinggi masing-masing. Cik Kai ambil maklum jadi itu tolong deal dengan pengurusan tertinggi fakulti. Cik Kai maklumkan, kita akan beri pertimbangan khas selagi taska tidak dibuka lah, sebab kita tak tahu taska buka bila. Jadi kita akan buat pertimbangan khas. Begitu juga dengan ada isu-isu, contohnya ada staf yang selama ni carpool dengan seseorang, menumpang kereta seseorang tapi tiba-tiba kawan tu tak bekerja, kita bekerja. Tak apa, jangan senyap, nyatakan kepada penolong pendaftar ke timbalan pendaftar yang berkaitan, kita akan lihat keperluan tu. Cuma yang pasti kita punya giliran adalah 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Itu yang kita tetapkan separuh hari untuk fasa pertama. Gilirannya nanti Cik Kai akan berkongsi, ada lampirannya. Kemudian di hari yang selebihnya bekerja dari rumah. Bekerja dari rumah. Tetapi kalau ada keperluan lah. Katakan tiba-tiba Cik Kai kata, kita kena buat sesuatu ni segera. Kena datang lebih daripada 2 hari seminggu. Maka kita kena patuhlah. Ada benda urgent yang kita perlu buat. Itu memang tanggungjawab sebab kita tertakluk kepada majikan. Saya pun tertakluk kepada majikan. Jadi saya pun datang bekerja juga. Kami pun datang bekerja. Walaupun staf akademik, kalau tengok panduan tu, staf akademik tu dia ada nyatakan masih lagi konsep work from home. Tetapi kalau kami sebagai pentadbir akademik akan datang juga ke pejabat pada hari tertentu. Mungkin tak tahulah, mungkin lebih kerap lagi. Saya kalau ada mesyuarat senat, saya kena datang lah dan sebagainya. Jadi untuk staf akademik, saya harap sangat kadang-kadang itu yang saya kata tu, kalau boleh kita husnuzon lah. Husnuzon, tidak menuding jari. Saya kadang-kadang saya lemas jugalah. Jadi saya kadang-kadang saya dapat mesej daripada orang ni kata tentang orang ni kata tentang orang ni. Saya bertanya balik, ya Allah ya Tuhan, ini macam tapi saya terima sebagai sesuatu yang neutral lah, melihat kepada apa penambahbaikan yang boleh dibuat. Jadi saya harap sangat kita semua husnuzon. Kalau kita husnuzon, kita memang tenang lah. Jadi janganlah kata, staf akademik tak pernah datang langsung. Staf akademik walaupun dia tak datang, kelas dia online, dia kena menyemak dan sebagainya, dan macam-macam kerja kena buat. Walau bagaimanapun tak dinafikan, staf sokongan pun sama, saya tahu. Staf YWA pun kerja online dan sebagainya. Jadi sama-sama kita. Kalau kita nak bandingkan, bukan banding antara staf akademik dan sokongan, banding antara diri sendiri pula. Saya banding Cik Kai banding saya, Cik Kai banding Puan Mas banding Cik Kai. Janganlah. Saya rasa kadang-kadang kita perbandingan tu menyebabkan kerja tak jalan. Bagi saya, kalau kita asyik berbanding-banding ni memang kerja tak jalan. Tak boleh lah. Contohnya mungkin ada kita punya PO, bagi bandingkan pula PO Sharp dengan PO SOE, saya jangan bandingkan lah. Sebab kadang-kadang saya rasa benda ni tak boleh dibandingkan sebab benda ni adalah sesuatu yang yalah kita pun tak tahu itulah kerjanya dan Allah beri kita lah kena melakukannya. Jadi kita lakukanlah untuk fakulti. Prinsip saya kalau saya terpaksa lakukan walaupun kerja itu dilakukan oleh orang lain, untuk fakulti, untuk UTM saya buatlah. Because it is part of fakulti yang saya fokuskan. Jadi itu giliran kita, ada di dalam jadual yang Cik Kai akan edarkan ataupun mungkin dah diedarkan. Bagi PA pun sama, PA bertugas berdasarkan penyelia ataupun berdasarkan kepada bila pentadbir akademik itu hadir untuk kita buat penyelarasan. Dengan mana social distancing diamalkan. Ini adalah normal baharu. Normal baharu, social distancing kena tengok.
berhati-hati, jaga diri masing-masing. Kita menggunakan benda-benda yang public, contohnya kalau guna toilet, lepas keluar toilet, pastikan cuci tangan sebab kita tak tahu siapa yang masuk toilet. Kena faham. Pergi solat di surau di mana, bawalah sejadah masing-masing. Sebab kita tak tahu tempat yang kita sujud tu, kalau ada disujud oleh orang yang mungkin ada positif COVID, maka kita akan dapat. Jadi saya harap sangat bawalah sejadah kecil tu di mana-mana, beringat. Jadi bawa untuk kita sahaja pakai. Itu kena faham bagi saya. Kalau berasa balik dari office tu, ada anak-anak kecil, berwaspada, balik terus je mandi. Jadi benda tu jaga diri masing-masing sebab UTM memang kawasan hijau sekarang ni. Kalau kita tengok memang dari sehari ke sehari, setiap hari HK mengumumkan UTM kawasan hijau. Tapi kita tak tahu sebenarnya siapa yang masuk UTM. Kita tak tahu. Jadi kita kena berwaspada. Ataupun kita tak dapat kat UTM sebenarnya. Kita berlega-lega kat Taman U. Dapat dekat pintu kaca KFC. Jadi bawa masuk UTM. Jadi semua kena berhati-hati. Sentiasa basuh tangan, sentiasa social distancing. Itulah norma hidup baru kita. Jadi sentiasa pergi toilet tengok macam mana, pergi semayang dekat mana, jangan sentiasa berwaspada. Berwaspada untuk mencegah benda tu. Dan kita akan tengok dari semasa ke semasa, kalau keadaan PKPB ni menyebabkan sesuatu zon yang hijau menjadi merah, memang dia akan jadi PKP balik ataupun kita tak nak PKPD. Jadi kita sama-sama melihat perkara tu untuk kita mencegah. Sebab sekarang ni dah macam-macam virus tu, kita pun tak tahu. Kita harap. Dan nanti Cik Kai pun ada prosedur dia dan sebagainya. Saya rasa office kita sebab fakulti kita hari tu dah buat pun pembersihan. Tetapi kita amalkan jugalah mana bahagian-bahagian tertentu, especially counter tu, kita spray ke setiap pagi, kita tak tahu bila kita dah mula beroperasi. So masing-masing saya harap sangat berwaspada, menjaga diri masing-masing, because bila kita jaga diri kita, maka kita akan menjaga orang lain. Jadi begitu juga kalau kita keluar, pergi JASCO, pergi mana dan sebagainya. Jadi tu. Kalau sekejap, saya dah kena panggil meeting sekejap. Hello Datuk, sekejap Datuk. Ada taklimat sekejap untuk staff 2 minit Datuk, nanti saya masuk. Okey. Okey Datuk. Okey. Salam. Saya dah kena panggil meeting dah. Okey. Jadi saya rasa itu giliran dia. Lihat, tapi be alert dengan sebarang pemakluman dari Perdana Menteri sebab dia yang bergantung pada situ. Kalau kerajaan kata okey, bermula lepas raya semua kerja 100%, maka kita akan bekerja lah. Universiti buka, maka kita kena kerja. Jadi pejabat pendaftar dah buat keadaan yang terbaik, mengeluarkan satu jadual begitu dan fakulti mengeluarkan giliran. Dan saya harap sangat kadang-kadang jangan bandingkan ada fakulti tak buat giliran, tak buka langsung. Saya harap jangan kita bandingkan. Sebab macam universiti jugalah. Sekarang ada beberapa universiti baru nak buka. Tak apa, kita langsaikan kerja kita mana yang kita tertunda sepanjang PKB ni, yang kerja-kerja fizikal tu, kita langsaikan dulu 4 jam yang kita datang ke office tu. Kita akan tengok, ini adalah fasa 1 sampai Jun. Nanti kalau kita rasa keadaan pertama teruk, kita akan balik kerja kat rumah. Jadi kita kena be alert macam ni. Saya harap sangat jangan membandingkan, nanti kata engineering tak kerja pun Prof. Tak apa, saya rasa good exercise juga. Saya dah 2 hari lalu saya datang office meeting, saya rasa segar badan sedikit. Saya daripada duduk di rumah saja. Jadi kita lihat bersama, dan kalau waktu giliran tu di office, maka kena punch in di office lah. Kalau rasa tak sihat, tak payahlah pula cuti. Kerjalah dari rumah. Cuti tak on tau waktu keadaan begini, kecuali nanti raya lah. Raya saya rasa kena cuti lah kot, sebab memang kita tak pergi. Kalau lebih dari 2 hari kita nak cuti, ada possibility kita mohon cuti pada raya ke-3, 4 dan sebagainya. Jadi kena faham lah. Raya memang kena mohon cuti. Raya kena mohon cuti, kena faham. Sebab kita memang bercuti. Takkan orang nak panggil waktu raya, kecuali you kata, saya kerja Prof raya ke-3, tak apa panggil saya. Tak apa. Tapi saya nampak, saya pun dapat rasa raya ke-3 saya pun akan cuti kot. Jadi raya pertama 2 memang cuti, raya 3, 4, 5 kalau rasa nak bercuti, memang tak mau diganggu, cutilah, mohon cuti. Tapi sekarang tak. Sekarang kalau katakanlah
rasa ada masalah, tak bolehlah sesema. Kalau rasa sesema apa jangan datang office, tapi jujur sendirilah, jangan asyik sesema je. Jadi kalau sesema batuk ke macam mana ke, beritahu. Cik Kai, saya kerja di rumah. Esok tu katakan esok tu sepatut kerja di rumah, tapi hari ni kerja office, tapi hari ni tak sihat, kerjalah dekat rumah. Esok datang office. Macam tu. Jadi kita dah semua dewasa, saya rasa pandai kita mengurus. Fakulti mempunyai konsep bersangka baik dengan semua orang. Kita tak ada kata semua ngular ke apa ke dan sebagainya. Pandai-pandailah sendiri, jawab sendirilah sama ada kita ngular ke tidak. Jadi kita lihat sebab apa masing-masing dapat rezeki masing-masing, dapat gaji masing-masing. Halal ke tidak gaji masing-masing itu urusan dengan Allah. Bukan urusan dengan fakulti. Fakulti assume kerja selesai. Itu saja. Saya harap sangat selesai. Dan Cik Kai ambil peluang jugalah 4 jam secara fizikal ke office bermula minggu depan kan Cik Kai? Kita mula minggu depan Ke dah mula hari ni? Kalau start hari ni, siapa yang ke office tu, mulalah melihat kerja-kerja yang perlu di-scan, dijadikan soft copy sebab nak ada buat kat rumah. Saya nampak seminggu pertama ni tu yang perlu buat dulu. Ini tak boleh buat, benda dekat office hard copy. Ini tak boleh buat, benda hard copy di office. Buat scan semua supaya benda tu boleh dibuat dari rumah. Jadi itu jelas. Itu sebenarnya 4 jam tu yang kita berada di office tu untuk memudahkan kerja-kerja yang kita rasa selama ni tak boleh buat kat rumah kerana barang kat office. Jadi ambil semua, angkut dan sebagainya. Jadi itu saja yang saya nak sampaikan Cik Kai. Terima kasih kepada semua. Saya rasa nanti sebelum kita cuti hari raya kita ada satu sesi lagi Cik Kai bersama staff. Saya pun kena ada meeting satu lagi dah manggil saya. Terima kasih kepada semua. Teruskan macam saya kata tadi, teruskan aktiviti ni. Tak kira lah PKP ke apa. Saya rasa bolehlah diteruskan untuk kita berkongsi dan juga memantapkan bakat-bakat yang ada. Saya rasa itu saja. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf kalau ada terlanjur kata, ada siapa yang terasa saya tak bermaksud apa-apa. So assalamualaikum Cik Kai dan semua. Salam bro. Terima kasih banyak bro. Sama. Waalaikumsalam Prof. Terima kasih yang berbahagia dekan atas taklimat yang telah disampaikan sebentar tadi. InsyaAllah kami semua akan ingat dan praktikan segala pesanan yang telah disampaikan untuk sentiasa berwaspada dalam perbuatan kita dalam kehidupan seharian untuk mencegah penularan wabak COVID ni. Seterusnya saya buka kepada siapa-siapa yang ada nak cakap ke ataupun Cik Kai ke? Sebelum saya menutup program. Saya cakap sekejap. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup ni, saya maklumkan kita akan keluarkan sekejap lagi panduan daripada panduan tambahan lah, maknanya daripada panduan yang UTM keluarkan, kita ada satu panduan daripada fakulti berkaitan dengan tugasan tugasan dan tempoh bekerja. Macam dekat dah setuju tadi, untuk kita ni kita akan mula pukul 9 pagi sampai pukul 1. Mungkin ada fakulti yang ataupun PTJ lain start pukul 8 dan habis pukul 12. Jadi kita nak fleksibel sikit, kita bagi pukul 9 supaya kita tak pack di depan pengawal. Dia akan setuju. Dan persetujuan kita juga untuk 4 jam saja dan minimum max hari bertugas di pejabat pun 2 hari saja. Tapi itu bergantung kepada giliran-giliran yang telah semua PPPP dan juga pegawai uruskan. Saya rasa semua dah sampai jadualnya. Saya akan email sekejap lagi dia punya panduan di peringkat fakulti. Yang penting ialah ketika berada di fakulti atau masuk pejabat, tolong jaga keselamatan dan kesihatan masing-masing. Kita dah sediakan hand sanitizer, sentiasa basuh tangan, jangan jaga kita punya social distancing, maknanya distancing, penjarakan sosial kita. Kita dah tanda semua tanda-tanda 1 meter dalam di kawasan kaunter dan sebagainya. Semua tim-tim teknikal dah buat benda tu, jadi kita patutlah kalau ada orang luar datang pejabat, contohnya ketika kita bertugas, pastikan kita tembak. Kalau perlu maknanya masuk pejabat lah, kita ada penyukat suhu kan. Kita akan bekalkan penyukat suhu kepada pejabat yang dibuka untuk menyukat suhu bagi pelanggan-pelanggan yang masuk, walaupun pelanggan dah masuk
yang masuk di pintu utama telah disukat. Jangan lupa kita ada student-student kita lebih kurang dalam 500 keseluruhan, tapi fakulti dalam 15 orang saja yang masih lagi dalam kampus dan mungkin masuk ke pejabat kalau diorang nak jumpa kita. Kita punya student lebih kurang dalam 15 orang saja. Terutamanya student masters yang tak balik masih ada dalam kampus. Keseluruhan kita ada 500 lebih pelajar yang tak balik lagi yang ada dalam kampus sehingga selepas raya, tunggu raya. So saya harap sangat tolong jaga keselamatan masing-masing, kesihatan dan juga peraturan SOP yang kita tetapkan dalam poster-poster yang kita dah edarkan dan tampal di setiap pejabat. Harap semua orang boleh patuhi. Kita tak nak kita pula jadi satu kluster tambahan kalau apa-apa berlaku dalam tempoh. Dan kalau tak sihat, beritahu saya, kita tak perlu hadir. Saya cuba pastikan bantu you all tak perlu hadir ke pejabat sekiranya tak sihat. Tapi macam saya kata tadi, kita jujur pada diri sendiri apa yang patut kita buat, selesaikan tugas yang patut kita buat. Saya dah nyatakan sebelum ni bahawa kerja kita yang tertangguh semasa PKP 1, 2 dan 3 boleh kita laksanakan dalam tempoh sekarang ni. Mungkin macam contohnya steno-steno masa PAPA, masa kita meeting dalam tempoh PKP 1, 2, 3, 4, kita mesyuarat secara Google Share. Tapi data-data tu sepatutnya maksudnya kita proses, bagi pejabat masukkan semula. Sebab data tu sepatutnya memang untuk audit dia berada dalam sistem e-mesyuarat. Contoh boleh bersama-sama terus ke hadapan untuk dan kita bekerjalah sebagaimana kita patut dapat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan balik kepada Farah. Terima kasih. Dan yang diberikan sebentar tadi. Rakan-rakan lain ataupun ahli panel ada tak nak cakap apa-apa sebelum saya tutup program hari ini? Saya nak tanya Cik Kai. Farha, saya nak tanya Cik Kai. Boleh. Boleh kita sini kalau ada nak tanya, betul. Sorry. Cik Kai, log sheet kita macam mana? Nak proceed ke atau tak payah? Masih. Alamak. Dalam seperti biasa, bagi mereka yang bekerja katakan hari ini kena masuk pejabat, tulis kita masuk pejabat daripada pukul 8 sampai pukul 9 sampai pukul 1 dan petang tu apa yang kita buat dalam tempoh work from home di di rumah. So berterusan sebab memang banyak faktor yang saya kena gunakan data tu untuk termasuklah bantuan internet, kita punya report kepada universiti statistik beban kerja dan beban tugas yang berjalan dalam PKP ni. Harap semua boleh teruskan worksheet kita. Ada pertanyaan bagus jugalah tempoh ni sekejap. Siapa-siapa yang nak tanya tentang kita punya sekiranya ada sebarang masalah dalam PKP B pasal 1 ni. Panskat pun macam tu juga Panskat kita boleh gunakan USmart. Arahan universiti lah kita kena panskat pagi dan petang. Maksudnya masuk pagi dan masuk keluar petang. Jadi semasa kita di rumah, kalau boleh saya cadangkan terus kekal sebelum pukul 8 atau sebelum pukul 9 kita panskat. Sebaiknya sebelum pukul 8 kita panskat dulu di rumah dan nanti pukul 5 kita panskat sekali lagi dalam tempoh masa bekerja kita. Supaya dia akan rekod automatik ke I hadir dan dia membawa kepada 5% kita punya LPPT tu. Tak nak ganggu yang tu. Saya harap kita tak terganggu dengan 5% kita punya LPPT kalau keadaan kita tak memuaskan nanti. Ada lagi nak tanya? Lagi satu, hand sanitizer dengan penyungkat suhu ni selain dekat pejabat, dekat makmal bengkel semua ada tak bekalkan? Makmal bengkel saya tak bekalkan sebab memang sepatutnya tidak ada tetamu datang ke makmal dan bengkel. Jadual yang Dr. Kamarul bagi ialah mereka akan menguruskan perkara-perkara inventory, penyemakan mesin dan juga servis mesin-mesin yang tak ada komunikasi ataupun tidak ada sebarang kontak dengan Allah di makmal dan bengkel sepatutnya. Boleh Okay. Saya nak tanya macam ni Hemnat. Ya Nat. Kan macam TD People punya program banyak pada Selasa petang ataupun pada selalunya pada petang.
Kalau ada hari yang saya nak stay di office pada belah petang, macam mana? Boleh. Kan, faham. Bila Ham ada di pejabat, maknanya nak stay petang supaya boleh gunakan benda di pejabat Betul. Kan dia punya online program dan sebagainya, kita benarkan. Okay. Cuma maknanya itulah jaga keselamatan dan kita punya penjarakan sosial kita lah, kebersihan dan sebagainya. Baik cik. Lepas tu lagi satu, ada orang tanya, dress code masuk office ni masih macam biasa ke? Santai-santai ke? Macam mana ke? Bukanlah santai sangat tapi tidaklah formal tetapi casual lah. Maknanya jangan sampai pakai selipar lah pergi office. Jangan teruk sangat lah, tapi kita masih bekerja yang sesuai lah, insyaAllah, yang sesuai. Okay, baik. Terima kasih. Ada lagi ke? Ada lagi tak ambil peluang ni untuk kita bincang. Untuk makluman semua, pentadbir akademik dan juga pentadbir fakulti akan ada untuk dapat tantangan dan sebagainya. Kami semua ada di pejabat pada setiap hari Isnin dan Rabu. Setiap hari Isnin dan Rabu semua pentadbir akademik dan juga pentadbir PP dan TP termasuk dengan PIT, kita semua akan berada di pejabat, insyaAllah, kalau tak ada apa-apa masalah kesihatan. Jadi pada ketika kami berada ni di pejabat, kalau perlukan surat ke, perlukan tanda tangan dan sebagainya, dokumen, bolehlah berurusan di pejabat masing-masing lah. Saya jangan lupa mohon untuk staff. Macam saya maklumkan tadi, cuti raya kena mohon Cuti raya kena mohon, kecuali kalau kita nak hari raya ketiga tu kita nak kerja kan, ataupun kita nak dihubungi oleh pegawai, sanggup dihubungi pegawai, kita tak payahlah cuti. Tapi saya nasihatkan kita hari raya ketiga tu paling tidak pun 3 dan 4 tu kita cutilah. Sebab hari raya 1, 2 memang dah diberi cuti. Sekurang-kurangnya pegawai maklum, kecuali emergency kita kontak jugalah walaupun sedang bercuti. Tapi kalau dah ambil cuti, kita susun supaya kita tak ganggu you all pun untuk tempoh bercuti tu. Walaupun raya tahun ni kita tak ke mana-mana, jiran sebelah rumah saja boleh pergi katanya. Tapi kita pun nak berehat bersama keluarga kan, untuk hari raya ni. Jadi kita sebaiknya kita mohon cuti lah untuk kita tidak di apa-apa yang berkaitan. Kalau tak nanti kita kena punch pagi, kita kena punch out keluar petang. Ada lagi nak tanya? Sementara saya ada sini, jadi kita buat sesi tanya sebagainya. Jadual semua dah dapat Cik Kai, untuk staf pegawai yang verify dalam sistem tu, ada setengah staf yang masih PP, CC dengan TP tau. Macam mana, boleh proceed yang tu ke? Nak kena tunggu Cik Kai verify? Tak apa. Kalau dia pergi ke daripada PP, kita luluskan saja pegawai. Sebab semalam saya dihubungi oleh, untuk makluman semalam saya dihubungi oleh pendaftar bila permohonan daripada J dan DV. Tim-tim bawah Dr. Kamaru terlalu banyak dalam dia punya sistem untuk diluluskan. Dia telefon saya, kenapa ramai sangat nak masuk? So saya dengan Dr. Kamaru, kita bincang semula, mungkin kita ada sedikit perubahan di bawah tim DV, J dan C yang diuruskan jadualnya oleh Dr. Kamalul. Sebab memang dibenarkan 30%, tapi saya faham dah kita banyak makmal dan saya dah makmal kita berbeza-beza locationnya. Jadi setiap makmal Dr. Kamalul suruh pergi untuk melihat lokasi masing-masing. Tapi insyaAllah kita akan cuba tengok semula dia punya situasi yang sebenar di bawah tim Dr. Kamarul. Bos, kalau tak nak cuti, kalau tetap tak nak cuti juga, rugilah. Tak nak cuti tak apalah, nanti saya suruhlah dekan datang cari. Kalau tak cuti kena kerja lah. Tak ada, sebab yang kerja hari Isnin untunglah. Saya kerja hari Rabu. Kenapa? Kena datang office lah kerja. Buat kuih raya sekali.
Apa, jangan kau Rugi compare kan, sikit jangan kau aja compare. Itu untung rezeki tak masing-masing. banyak. Rezeki Rugi satu masing-masing. dua hari je. Apalah biar negeri. Okey, tak apa. Boleh menjawab soalan tu. Tak apa, boleh. Ikut masing-masing. Tak nak cuti nanti kalau tu kita boleh suruh atas pejabat. Tak kisahlah bagi datang macam sebab tak pergi mana-mana kan ada kat sini. Okey, Hari faham. ni dah pergi pejabat lah. Hari ni dah pergi pejabat lah. Tengok ni pejabat saya. Dengan best friend. Datang sini ambil cuti. Ada balance lagi banyak ni. Kita pun sebenarnya dah banyak cuti dalam tempoh fikir. Maklumkan cuti lah dan sebagainya, terus kerja di rumah saja, tak payah ambil cuti. Yang maknanya kita masih boleh bekerja dan daripada rumah dan teruskan bekerja. Tak perlu ambil MC ataupun perlu cuti. Kita tak. Kali ni nampak macam berkat Ramadan ni dia kan nampak lebih dia tu tinggilah. Alhamdulillah. Itu memang ada banyak juga yang dia fikir, saya pula lebih-lebih daripada apa yang dia fikir. Jadi nampak okey lah. Alhamdulillah kita berkat Ramadan ni. InsyaAllah. Kita bantulah dekan dan juga Syukur, alhamdulillah. Ada lagi apa nak tanya? Ada? Kalau tak ada, saya serahkan balik pada Farah lah untuk menutup majlis. Ada bos, tak ada. Okey, Farah. Okey, saya kalau tak ada apa-apa lagi, saya ingin memohon maaf sekiranya. Mantaplah jadi moderator ni, tahniah. Okey dah. Okey, saya mohon maaf atas kekurangan sepanjang saya mengendalikan program ini, dan juga saya nak mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada kawan-kawan yang kenal diri saya, terutamanya kawan-kawan yang berada di 05 dan di 06. Dan saya akhiri program ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator, terima kasih panel. Terima kasih bos. Jangan lupa kehadiran. Kalau ada yang nak share buku, beritahu saya PM tepi. Lepas ni boleh buat sesi ucapan raya di perantauan. Tak boleh? Tak boleh?